sekarang. Okay, now please rename nama anda dan saya nak pass the floor to Datin Fazmi Sani. Silakan DF. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam. Alhamdulillah. Sendu je ni. Tadi makan banyak ke ni? Banyak baru makan. Banyak sikit. Okey. Hari ini DFD beri tanggungjawab untuk berkongsi dengan anda semua tentang apa agaknya? Nak belajar apa hari ini sebenarnya? Mentoring. CEO mentoring. Apa dia? CEO mentoring. Memanglah tu tajuk dia. Ada ni. Apa tajuk dia? Cuba tengok WhatsApp. Data dah. Gila nampak dia muka DF ni sebenarnya Kimi ni suruh DF tolong you all apa ni sebenarnya? Komponen marketing. Apa dia? Komponen marketing. Komponen Marketing marketing. dan Canvas costing. Okey. Ya, DF ni sebenarnya tengah berusaha untuk kita nak share whiteboard ni, tapi tak tahu kenapa hari ni kurang bernasib baik nak dapat share dari tadi lagi. Mogok ke apa tahu ni Kimi? Boleh nampak ke whiteboard ni? Boleh. Nampak. Sekarang ni nampak? Clear, tak ada apa-apa. Ni nampak? Nampak dia. Betul Clear Nampak Okey. Alright. Okay. Kita hari ni kita nak cerita pasal costing marketing. You all semua pandai dah buat marketing kan? Belum. Tendu. Kalau belum, maknanya tak habis mengaji lagi lah dengan Kimi. Dia tak nak ajar marketing. DF hari ni nak bawa anda semua ke satu paradigm yang berbeza. Iaitu businessman sibuk sangat nak belajar marketing, nak pandai buat FB ads, nak pandai kat social media, tapi lepas tu jadi apa? Lepas tu marketing menderu-deru, sale menderu-deru, lepas tu duit tak ada. Kenapa agaknya tu? Cash flow tak betul. Cash flow tak betul, pandai Puan Wati. Jadi semuanya terletak kepada apa? Sebelum kita nak buat apa-apa sebenarnya ni, wahai businessman semua, kita nak kena ada apa? Ilmu ni jawapan sekolah tadika ni. Ada duit. Teknikal sikit. Ada duit, tapi duit tu kita kena apa? Kita kena rancang, kita kena plan. You all ni kan suka, bukan you all lah, DF pun sama sebenarnya. Sebab itulah banyak asyik ganggar dindingnya kan. Jadi from that experience kita belajar dan kita faham yang kita nak buat apa-apa dalam bisnes ni, kita kena nombor satu kita ada proper planning dan execution, dan lepas tu kita kena buat some analyze dan tengok feedback apa sebenarnya what went wrong. Okey. Siapa sekarang ni berada di alam lain ni? Ada yang kat alam bersah ke hari ni? Masih di sini. So reminder business is apa yang you belajar business, berhenti mencari solution yang besok jadi millionaire. Ramai masuk kelas bisnes, belajar nak ilmu bisnes dengan harapan dia akan dapat satu sistem yang mudah dan cepat kaya. Tolong pada mindset tu. Business is not about cepat kaya, business is a process. Kalau anda ada mindset, okey hari ni saya nak belajar dengan DF, hari ni saya nak belajar dengan Kimi, saya nak cari jalan shortcut supaya saya boleh buat bisnes cepat besok jadi millionaire. Kalau ada, sila left group sekarang. Business is a process. Sebab tu dia ada proses dalam bisnes, kita ada proses planning, kita ada proses testing, kita ada proses exploring the market, ada proses R&D, ada proses costing, ada proses selling. Tengok selling dah nombor 6 dah. Dan proses analyzing and feedback.
Siapa buat marketing first time terus berjaya? Angkat tangan. Duduk je kat Facebook tu, buat je posting, besok masuk sale 10,000. Tak ada. Ada yang very lucky, luck, dia buat berjaya. Tapi ramai pada kita tak berjaya. So hari ni saya nak buka sedikit mindset anda sebagai businessman. Marketing perlu, sangat penting. Kalau tak ada marketing, produk you akan tidak diketahui. Tapi sebelum nak buat marketing ni, please bear in mind ada perkara-perkara penting yang perlu diambil tahu. Okay, siapa dah masuk kelas DF hari tu? Yang mula-mula ada yang panggil DF tu. Okay. Yang Sabtu tu ke? Ya. Ada. Ada 4 komponen DF Tak share. pernah, Apa tak komponen pernah. yang pertama? Apa komponen yang pertama tu? Siapa ingat? Dalam buku. Offering. Offering. Betul? Lama tulisan tak cantik. Tak nampak ODF? Bukan saja, ni lah DF cakap ni. Kenapa lah tak nampak ni? Suzy tak nampak? Tak apa, saya pun tak nampak. Ini nampak? Okey, baru nampak. Okay, nombor 1 is offering, betul? Nombor 2 apa? Produk you nak jual kat siapa? You need to know your Client. Lagi mungkin. customer. Produk dah canggih-canggih tu nak jual kat siapa? Tapi nak jual kat kambing kot. Nak kambing pergi dekat Abang Halal, Abang Bilal tu, dia ada kambing. Okay, then customer ni dia nak tahu you ada offering ni kena bagi apa? Kena buat apa? Promotion. Promotion tu apa? Iklan. Marketing. Marketing. Dan customer ni nak kena tahu you ada kat mana. Apa dia tu? Produk. Platform. Media. Channel. Distribution channel. Kat mana nak duduk? Nak duduk kat kedai ke? Nak duduk kat FB ke? Nak duduk kat rumah ke? Nak duduk kat tepi jalan ke? Siapa nampak yang jual mangga dekat traffic light tu? Pak. Itu adalah business channel dia. Itu adalah tempat dia berniaga, orang nampak dia bersama produknya. So bisnes anda kena ada 4 komponen ni. Siapa tak ada 4 komponen ni? Siapa tak faham apa yang DF cuba cakap ni? Angkat tangan. Kalau faham type kat chat tu, tulis faham. Yay. Okay. Alright. So apa bila kita dah tahu ni, okay, apa dia product offering? Siapa nak share dengan DF produk dia? Jangan bawa legging. Odi mana Odi? Saya Odi je lah. Okay, Odi jual apa Odi? Dia jual Lunabel. Okay, Lunabel. Lunabel tu apa Odi? Suplemen untuk kulit. No. Lunabel tu produk ke offering? Okay, produk. Produk Ya, Lunabel betul? ya. Kos berapa? RM130. Kos Kos. Kos RM70. RM RM70. Okay, apa beza produk dengan offering? Produk adalah produk, offering tu sesuatu yang ada nilai tambahan kita Ya. bagi. Apa yang kita nak offer kepada pelanggan kita customer. kan? Okay. So ada offering tak ke nak jual sekotak ni je? Kalau boleh nak ada offering lah. Okay. Nak jual berapa? Lunabel berapa kotak nak jual? Paling kurang 2. Kali jual tu paling kurang 2. Decide. Okay, 2 kotak. Okay, 2 kali Lunabel produk. Okay, lagi? Apa offering lagi? Saya nak bagi perfume. Okay. Perfume. Free ke? Tak.
Kos berapa? RM70. 70 Lagi? Ya. Nak bagi. Jangan bagi. Aku sekir. Okey. Okey. Dia Sebab nak offer yang ni. berkaitan dengan kecantikan kan? Okey. Sahabat-sahabat sekalian, bila kita sebut offering adalah kita nak offer produk bersama value supaya ia mendapat manfaat. Customernya ni kita nak ubah dia punya condition daripada dulu dia tak happy, dia guna kita punya produk offering, dia happy. So macam mana kita nak memberi manfaat kepada pelanggan kita? Apa pun problem dia, apa dia, so apa dia value yang kita nak beri? Itu kita panggil product offering. Apa yang you all jual ni, Salwani jual apa ya? Saya jual produk Beauty Madness, fokus kepada vitamin cream function 4-in-1 dengan beauty bar. Dengar tak? Produk dia apa? Vitamin apa dah tadi menantang apa tu? Vitamin beauty cream. The moment you sebut produk je, what's happening to your mind? Nampak produk lah. Tak ada, kau nak jual kat aku. Aku tak suka orang jual kat aku. Faham tak? Okay. But when you sell offering, you bagi offering value dia, ni yang saya dengar Odi tengah buat ni. Apa yang kita nak offer kepada market kat luar tu. Tapi jangan lupa setiap yang kita offer tu ada Bayar. Kos. cost. Jangan siapa bagi free aku sekir. Kau niaga ke kau buat charity? Okey. Kita decide hari ni nak niaga ni untuk dapat untung tau. Kalau tak ada untung sama ada anda shop sendiri, hobi ataupun buat charity. Kalau nak buat charity tak payah susah-susah keluar belajar dengan Kimi apa semua tu, kau pergi je, bagi duduk dekat sekolah tahfiz ke dekat pejabat kebajikan ke apa ke tu boleh buat charity dah. Bunyi dia macam kasar lah sikit tapi itulah hakikat dia, korang memang suka berniaga buat charity. Okay. Siapa nama? Odi, nak jual kat siapa ni Odi? Saya nak jual dekat cikgu sekolah. Okay. Cikgu sekolah. Ya. Sekolah Kenapa menengah. cikgu sekolah? Cikgu sekolah menengah. Sebab cikgu sekolah ni kadang-kadang dia malas nak cari perfume. Contoh saya nak bagi lipstick dengan mascara sekali. So dia malas nak cari sekali. So dekat sini ada nak offer ni lah sekali ni. Lipstick dan mascara. Lipstick. Dan mascara. Kos berapa? RM60. Berapa? RM60. Okay, total ni berapa? Ni 770, 140, semua total ni dalam 200, betul? 714. You all kan, kalau yang lain-lain ni kalau boring kan, saya minta maaf siap-siap, tapi if you understand what I'm trying to do, kalau tak faham, tanya Setakat ni faham tak apa yang DF tengah cuba buat ni? Okey. Kalau ada rasa nak tidur ke, terlelap ke, maklumlah lepas-lepas Zuhur ni, baru lepas makan ni kan, maknanya kan you all sebenarnya tak digest apa yang sedang kita buat ni. Datin Fazmi. Mak dia panggil aku nama penuh. Saya kurang faham lah yang offering tadi, yang first tadi. Okay. Tak jelas. Okay, siapa yang tanya soalan tu? Suziana. Suziana. Kenapa aku tak nampak sini? Saya pun tak nampak Datin. Saya pun tak nampak DF. Memang DF saya lagging. DF lagging. Tapi suara clear. tapi suara clear betul. Yang penting suara rimau tu clear. Okay. Muka tu sekali dia hantar gambar personal kalau korang rindu. Dah nampak dah Suziana. Okay Suziana, offering ni apa yang kita nak offer kepada pelanggan kita? Kita berniaga, biasa kita jadi juru jual. Kita jual je. Ada produk Lunabel, jual satu kotak. Berapa ni? 103 kan? 130. Selit mata kau jual. Besok nak jual kat mana? 130. Dapat jual kat DF satu kotak. Yeay, happy. Tapi berapa lama kita nak celik mata, nak kena fikir, nak pergi cari berapa banyak DF nak kena jual 130 ni? Ya. So you need to design your offering supaya jelas you punya target segment nak jual dekat siapa. So produk dan offering adalah dua benda berbeza. Offering tu dia ada nilai dia yang kita nak design.
So Odi, offering ni sebenarnya apa benefit yang kita nak beri ni sebenarnya? Benefitnya dia pagi-pagi bangun tidur, makan Lunabel dah segar, lepas tu terus nak cantik. Jadi dia kena ada lipstick dan mascara, dan paling penting kena sembuh kasih wangi. So hidup dia akan Dah sihat, cantik pula tu. InsyaAllah. Kan? So kita dah tolong mudahkan hidup dia, kita beli lipstick, maskara siap-siap, spray perfume siap-siap, dah boleh keluar dah lawa-lawa, dah pergi sekolah mengajar. Dan target segmen dia very clear, cikgu sekolah. Tapi wahai sahabat-sahabat sekalian, kita nak dapat customer ni free ke? Free ke ada cost? Cost. The cost. So dia cost nak dapatkan customer. Call. Nak Ah, WhatsApp, jumpa dia, Wana, belanja minum. satu hari call customer berapa orang Wana? 30 Datin. 30 tu kau pakai phone bill, public phone tu, tekan-tekan terus dapat ke? Free ke? Tak bayar. So bayangkan you Bill. spend per bulan phone bill, katalah phone bill RM500 untuk call customer saja. Daripada kos RM500 tu kan, bill tu RM500, kita dapat customer 100. So kos nak dapat satu customer berapa sayangku? RM5. RM400. RM5. 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 So ini kita tak calculate kos ni biasanya. Dan yang paling suspend sekali, korang pakai je lah duit mana-mana duit. Yang paling syok ni pakai duit laki korang tu. Tak ada, phone bill saya husband bayar. Tahniah. Kau gelak lah Wati. Tahu tak? Ini baru cost phone. Odi nak pergi sekolah-sekolah tu, nak pergi jumpa-jumpa cikgu buat marketing tu free ke Odi? Tak. Dia cost apa kat Duit school? minyak. Transport. Tu. Kang nak belanja pula cikgu tu air sirap. Untunglah air sirap. Tak asyik baik air sirap. Kalau air sirap. Sekarang nak Starbucks. Kan. Tak ada. Starbucks dah 30. Sekarang ni korang Starbucks dah dah faham 30. benda ni semua ada kos. Dah jangan berangan Starbucks. Kau beli kopi ais dah RM1.50 kat depan. Mamak je. Mamak je, mamak. Mamak pun mahal, RM2.50. Betul. Oh, tak apa. Kau tengoklah mamak mana kau pergi. Mamak tu kau kalkulate tiba-tiba RM35. Tahu makan roti Gila. Faham ke faham? Gelak-gelak ke ni? Faham. Faham dia. Okay, dia minta maaf lah. Dia tak adalah slide canggih-canggih terbang-terbang tu. Dia buat ni senang. Sebenarnya tadi dia nak tulis-tulis tapi tak tahu kenapa tak jadi ya. Tak tahu apa bala lah korang hari ni tak dapat nak tengok dia punya tulisan, so kita pakai lain ni. Okay Okay. Lepas tu macam mana kita nak, kalau kita tak nak pergi dekat customer ni, kita nak buat marketing. Kita nak buat marketing lebih besar supaya lebih ramai orang nampak. Kena buat marketing ke tak? Ya. Okay, so buat marketing apa dia? Contoh-contoh marketing nak kena buat ni. Facebook. Nanti tu lain. Kita biasa buat apa? Okay, you kena faham marketing ni apa tujuan dia. Kalau marketing tu untuk awareness, maknanya kita sekadar memberitahu. Hello, saya Odi, produk Lunabel dan ni offering saya. Saya boleh call atau WhatsApp saya sekian-sekian. Itu awareness, sekadar memberitahu. Second level kita panggil conversion. Conversion ni, kalau you all buat apa-apa, dekat situ ada beritahu. Okay, sekarang. You nampak tak message Kimi? Bayar sekarang. RM250 masuk bank in. Itu conversion. Kita buat marketing at the same time kita nak convert. Yang ketiga adalah apa? Kita buat awareness. Lepas tu kita buat conversion punya aktiviti. Conversion ni kan kita orang tu dah tahu dah produk kita. Kita cuma bagi tahu je. Semalam dah cerita dah produk Lunabel ni makcik
nak cantik apa semua nak makcik 250 makcik bank account makcik nanti tolong bayar ya. Itu adalah conversion. Dan last kali sales. Sales ni kita nak dapat duit tu. So ini automate lah. Sales ni senang je. Sales ni terus je bagi produk, bagi duit. Direct exchange. Tak payah buat apa dah. Dia memang datang nak beli dah. Korang jangan jadi macam Odi. Odi ni kan dia jual Lunabel tu kat saya. Dia cerita lah. Dia cerita. Datin nanti Datin jadi cantik lah. Datin jadi sihat lah bla bla. Odi berapa Lunabel ni? Datin makan pagi sekali, petang sekali. Odi berapa Lunabel ni? Orang dah tanya tu, jual je lah, bagi je lah RM120, ambil duit. Apa susah, tak payah nak fikir-fikir buat masa. Dia tak bagi basikal. Awareness ni untuk customer apa? Siapa yang pandai buat marketing tu? Awareness untuk customer apa? Customer yang cold kan, yang kita tak tahu tak ada kat semua tu kan. So kita kena bagi awareness. Conversion ni biasanya yang warm, betul? Dia dah tahu kau je malas nak follow up lah apalah. Yang ni hot customer ni. Hot customer ni dia dah nak beli dah. Kau tak payah nak gede-gede dah nak buat promotion ke apa ke. Bagi dia produk suruh dia beli dah. Customer macam ni bagi dia offering yang paling tinggi. Odi tu dia jual kat saya 2 kotak je. Odi lah. Masa tu ada itu je. Sebab dia tak ready with the offering. Faham tak? Ya. Dia tak ready with the offering dan dia tak tahu saya nak apa. Dan dia tak tahu capacity saya apa. Odi ni kalau hari tu dia tolak saya dengan produk offering 500-600 silap saya beli. Sebab hot customer tu dah ready to purchase. So you kena tahu customer ni customer apa. Tapi you rasa-rasa lah customer cold, customer warm, customer hot ni cost dia macam mana? Different. Tak sama kan? Langsung tak sama. Awareness ni you kena catch ramai orang, betul? Betul. So awareness ni marketing yang macam mana kita selalu buat? Kita buat pamphlet lah, betul? Buat banting. Yang dekat tepi jalan tu apa? Banting. 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 Lagi kau Banner. tengok. Iklan. Muka Kimi dekat tepi highway tu kan. Billboard. Wah, hebatnya kan. Ada billboard muka kau ala-ala Aaron Aziz gitu. Itu adalah awareness. Awareness ni problem dia apa? Cost. Betul Pak, tapi cost tu you tak boleh justify dengan sale. Jadi kita boleh calculate kan, 500 kita spend, kita dapat 100 cikgu, RM RM5 cost satu customer. Ini tak ada. Ini biasanya kita cakap marketing cost kita hangus. Tak boleh calculate ROI. Warm ni apa? Warm ni kadang-kadang kalau kita dekat Facebook tu, kita buat FB ads, dah tengok banyak kali FB ads apa semua tu kan. Dia pun klik lah. Tu biasanya warm customer. Sebab itulah you kena tahu bila you buat marketing tu apa you punya objektif. Kerana different objektif ada different cost dia. So bila kita boleh dapat relatekan cost tu dengan kita punya jualan, kita akan tahu kos satu jualan tu berapa? Kos marketing untuk jual satu produk atau jual you punya offering tu berapa? Faham tak? Let's say you buat FB ads dekat sini, you spend RM500. Dari sini you dapat sale berapa agaknya? Dia dapat sale 100 kan? So you tahu kos untuk dapat customer membeli ni berapa? RM5. RM5. Faham? Sebab itulah selling price tu jangan main tabur je. Selling price tu sangat-sangat penting. Kalau you tahu cost, you tahu your selling price. Yang bukan main agak-agak je. Berapa persen margin? Saya untung 30%. Tengok dalam 30% tu entah-entah 10% you punya cost marketing saja. Faham. Hot customer ni agak-agak murah ke mahal? Hot customer Murah. Mahal. murah kot. Dia depends lah, dia depend. Kalau customer yang you nak kena ulang banyak kali belanja Starbucks, belanja apa semua tu dia jadi mahal lah. Dia depend lah macam abang Bilal kita kalau dia buat construction kan, dia nak pergi lobby
commercial customer tu tak sama lah. Starbucks tu mungkin tak layak lah Starbucks tu. Betul tak Asrul? Saya modal ni je. Saya kampung je. Untunglah modal yang kampung. Betul tak Wati? Dapat kos nak dapat projek 30,000, 300,000, kos dia takkan samalah dengan nak jual Luna Bell RM130. Ya. So my point here is you need to know. Setiap orang mesti ada individual cost mereka kena tahu. And businessman ni, benda ni you tak perlu lah. Nampak macam detail lah, tapi sebenarnya once you get used to it, you dah tahu dah, you dah boleh calculate lah. Offhand main scribble pun dah boleh tahu dah. The problem is you buat ke tak, you aware ke tak cost ni. Okay, how about channel? Channel ni kan tempat kita berniaga. Kat mana customer tu boleh nampak produk kita. Liz jual produk kat mana Liz? Ya. Di KL Sogo. Liz ada outlet. So apa Ya, cost ada kat situ? Tak dengar apa dia? Liz ada outlet. Ya. So channel ni boleh offline, boleh online, betul? Ya. Betul. I buat online juga sebenarnya. Yes. So you rasa online ni yang semua orang cakap free cost marketing tu betul ke free? Tak free. Tak. I buat banyak advertising juga. I banyak buat promosi online juga. Itu pun ada cost dia. Exactly. So macam Liz ni kan, offline tu outlet dia tu ada cost, dia buat marketing online tu pun ada cost. Maknanya dia nak berada dekat platform tu dah ada cost dah kat situ. Ya, betul. Betul. So siapa yang pergi masuk kelas free cost marketing yang pergi buat free cost marketing yang kat Ya. Siapa cakap buat marketing ni ada free cost marketing yang kat tangan? Tak ada. 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 Siapa? Masa pun kos. Masa lagi. Masa dan bil dan Patrick. Nasib baik ni dah banyak nak masuk kelas saya ke kelas ni dah kan. Saya nak tanya you all tahu. Pendatang asing tu kan dia jadi Bangla tu kan dia saya ada petrol station kan dia kerja dengan saya. Dia kerja tu sebulan gaji dia 2,500. Wow. 2,500 tu dia kena duduk jaga pam, dia kena cuci, dia kena apa semua tu tau. Sebab dia makan gaji lah. So dia buat kerja adalah gaji. So you all buat kerja untuk your business, duduk menghadap komputer lah, buat segala FB ads lah, call orang sana buat pamphlet lah, pergi cari buat offering, cari kotak lah apa semua. Halo, free ke sayangku? Tak. Yang korang ni meniaga menghambakan diri sendiri untuk your business tu free lah akutnya kan. Tahniah lah. So Murah your hati. business sekurang-kurangnya mampu untuk bayar gaji you tau. Kerja yang you buat tu kena business you bayar gaji. Betul. Okay, nombor 1. Nombor 2, gaji dan untung dua benda berbeza. Business you dah tolak semua you punya kos-kos termasuk gaji tuan yang meniaga. Unless you business goyang kaki, you tak dah buat kerja, you bayar upah orang lain, fine. Maknanya cukup bulan you ambil untung je, okay. Ada je business macam tu. Dia tunjuk-tunjuk je orang, akulah selalu macam tu. Di station tunjuk-tunjuk je, kau buat ni kan, ujung bulan aku nak tahu ada duit ke tak ada duit je. Then you tak ada gaji, maknanya you tak bekerja. Kerja kau pergi diving, pergi hiking, takkanlah nak ambil gaji kat company kot. But the moment you spend your time for the business need to pay you salary. 1,500 bahagi 20 hari berapa sehari gaji? Tolong kira. Kenapa 20? 1,500? 25. Kenapa 1,500? Minimum salary kat Malaysia ni 1,500 Betul. Kalau you all bayar gaji, you all as a 75. businessman, kalau you all as a businessman, bayar gaji basic dia 1,500, sama lah kau macam Bangla aku tu pun gaji dia 2,000. So nak up sikit lah 2,000 sebulan. Tak tahulah kau punya business, tinggal lah sendiri gaji kau berapa ni. Gelak. Dia memang sehari malam kau tak tidur fikir. Percaya lah cakap DF ni. Betul dia. Macam mana nak Betul, buat betul. gaji tu dia? Takut tak ada gaji. Apa?
Macam mana kita nak agihkan apa itu sebenarnya nilai kita punya gaji. Okay, kerja-kerja yang you buat untuk bisnes tu, katalah you kena employ orang untuk buat. Berapa agaknya gaji mampu nak bayar? Apa gaji? Apa? Kerja-kerja yang you buat untuk bisnes tu kan, you buat Facebook marketing lah, you attend, kau attend training ni pun kau ingat free ke? Hello. Bayar. Oh, nah. Let's say you tak boleh buat kerja-kerja tu, you need to employ orang buat, betul? Betul. Berapa gaji orang tu? Agak-agak lebih kurang tu lah. Tapi kalau you rasa you hanya layak untuk dapat 500 je lah. Dah kau kerja 1 hari 2 jam je. Faham? Faham. So hello businessman, you have to decide lah, it's your business. Dia kita panggil business discretion. Kalau kau main tabur je tu bukan business, itu juru jual. Ataupun juru bawa barang. Tahu juru bawa barang? Kau usung produk kau terpuluh kili, tak buat apa pun. Odi tu dia suka bawa barang dia 10 kili. Mana dia pergi ada produk dia. Tapi dia bagus dia buat sale. Jumpa Datin juga tahu hari tu. Dapat jual. Orang pergi lunch duduk kat sebelah dia kumak kami. Ingat buat apa? Rupanya dia tengah berniaga dengan orang sebelah. Ni. Tapi engkau pergi berniaga tu ingat free ke Odi masa tu? Tak free. Itu kerja for the business. Puan Wati pergi buat lobby, pergi jumpa orang, pergi bayar apa ni? Kira-kira costing lah apalah semua tu. Free ke sayangku? Tak free. Tak, kira semua. Kira. Okay. So inilah komponen-komponen dia yang DF. So apa yang DF selalu buat, kita adakan satu, kita panggil canvas. Satu canvas, kertas kosong, kita bagikan 4. Part pertama offering. Apa dia offering yang you nak offer? Apa yang membuatkan you berbeza dengan orang lain? Apa yang membuatkan saya nak beli produk dengan Odi, saya tak beli dengan ejen Nabel yang lain? You have to answer that. Yeah. Kenapa saya kena pergi dekat Kak Ruziah ni nak buat telekom, saya tak pergi kilang lain? What is your offering? What makes you unique? Kenapa saya kena beli beauty, vitamin, apa benda tak saluan ni? Dari tadi aku lupa lah apa benda kau jual. Susah sangat nak ingat. Saya dah DM ni memang suka lupa, sorry kan. Kenapa kena beli dengan Salwani? Saya tak beli oleh. Kenapa saya kena beli dengan Salwani? Saya tak beli dengan Odi. Benda yang sama, objektif yang sama. Nak sihat, nak cantik. And the value ada cost. Kalau kau jual 1 kotak Lunabel saja, orang lain pun jual 1 kotak Lunabel. That is when you akan main harga. Price war is the last thing that you need to be in the business. Dan offering ni untuk siapa? Okey, cikgu sekolah. You kena tahu cikgu sekolah ni nak apa. Apa yang membezakan cikgu sekolah ni dengan orang lain? Ada gaji. Masa, rushing. Ya, cikgu rushing. Nak cepat. Cantik. Cantik dan ni cikgu sekolah adalah target yang paling bagus sebab apa? Cuba kau tengok cikgu sekolah tu, dia pergi sekolah dia pakai baju apa? Yes. Tabela. Ganti baju. Betul Baju tak? kurung. Model. 30 hari baju yang berbeza. Kau takkan nampak dia pakai baju kurung yang sama setiap hari. Betul tak? Yeah. Betul. 3 bulan lagi baru nampak. That's why you have to understand your customer. Pergi dekat mana market you berada. Okay. Cold storage, Tesco dengan NSK. Apa beza dia? Produk. Storage mahal. Brand. Kind of produk, kind of barang dia. Bila sasaran dia beza. Pandai sayangku. Dah bijak lah student-student ni. Bulan sasaran dia. NSK kau tengok kedai dia macam nak roboh tu tapi dah tak orang pergi. Betul. Ramai. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat mana? Tengah-tengah pekan. Tempat orang ramai. Tempat macam ramai dan biasanya tempat-tempat ada kawasan perumahan low cost macam tu. Betul tak? Betul. Tesco pula dia akan duduk dekat residential area tapi dia dekat pekan. Betul? Betul. Demografik.
Cold storage duduk kat mana? Elite. Shopping mall. Shopping mall. Pandai, Wana. Pandai. Elite. Nampak tak? You perasan tak Hilton, Hotel Hilton. That's why you kena banyak tengok market. Hilton dia ada 3 jenis hotel membiayai untuk 3 segmen yang berbeza. Hilton yang besar gerabak, yang canggih, yang nampak tengah-tengah KL tu kan. Itu Hilton Premium. You pernah nampak Double Tree by Hilton? Pernah nampak? Double Tree by Hilton ni kan, dia akan duduk luar sikit daripada kawasan tu. Dia dekat Jalan Abdullah, KL. Kan, dia tak duduk kat tengah-tengah KL macam Hilton yang dekat KL Central apa semua tu. So you kena tahu you nak position produk you kat mana. Apa nama OD, you punya offering ni sebenarnya target segment you yang macam mana? Low ke, medium ke, premium? Kalau tengah-tengah. Premium lah kan, cikgu sekolah ni boleh kata medium market lah, betul tak? Ya. So offering tu kena sesuai lah dengan gaji dia, dengan kehendak dia dekat mana. Sebab tu bagi perfume dengan lipstick mascara tu yang tak branded sangat. Faham? Kau jangan pergi cari cikgu sekolah dekat Yayasan Saat sana tu. Okay. Faham? Faham. Semua orang faham tak apa yang DF cuba sampaikan ni? Ke ada Faham, yang faham. ke dah selalu dengar dah ni DF. Bagilah benda lain pula. Tak ada benda lain. Inilah benda ni. Korang nak berniaga betul-betul inilah dia. Tak apa DF. Suzy refresh. Suzy tu lain. Hari tu dia baru je masuk kelas dengan DF hari tu. Sekir-sekir dah semua hari tu. Cumanya hari ni dia tekankan you need to materialize the cost. Cost tu mesti dijustifikan dalam bentuk number. Jangan agak-agak. Okay, apa beza offering, channel, customer and marketing? You kena tahu cost yang kita boleh charge direct to the product. Cost yang charge direct to the product. Maknanya, the more you add, the more cost product tu akan bertambah. Contohnya, OD punya offering ni, Luna Bella tu 2 kali 70, 140. Cost produk dia. Perfume dia 70, lipstick dan mascara 60. So ada 140 campur 60, 270 for the cost. The more things you offer, the higher the cost gonna be. The selling price pun akan lebih besar. Faham ke faham? Faham. Dan ini you kena nanti belajarlah dengan Kimi kan, unique selling, unique value proposition apa semua itu kau belajarlah nanti, kau malaslah nak cerita itu nanti kau ni tak habis. Okay, ni nak cerita marketing cost dia ni. Supaya you all jangan short sendiri letak harga tu main agak-agak 30% cukup lah. Tapi orang lain tu jual murah lah DF. Siapa suka jual macam orang lain yang murah tu? Orang tu jual Luna Bell 1 kotak je kot, memanglah murah. Kau jual apa? Ada lipstick, ada mascara kot. Lipstick, mascara, Siti Nurhaliza pakai lagi. Nampak tak? Naikkan lagi value dia. Naikkan lagi value dia. Ini produk yang ada value. Boleh tak you letak offering yang tak ada cost tapi ada value? Apa contoh dia? Macam mana DF? Ulang balik. Ini produk yang kita directly related yang cost dia boleh di-identify. Kau boleh beli mascara dengan lipstick ni dekat Kenanga, harga dia RM30, RM60, betul? Ya. Macam mana kita nak naikkan lagi value dia supaya kita boleh jual bakul yang lebih besar? Bagi Tanpa video. cost. Tapi tanpa cost DF. Yang nampak macam tanpa cost. Video. Nampak macam tanpa cost. Yes. Bagi video. Video macam makeup. mana. Luna Bella ni kau boleh buat ayam masak dengan ayam masak kicap. Luna Bella punya ni kau boleh buat air terbang 7 petala langit, 7 petala bumi. Faham tak? Okay, faham. Kambing perak Cik Asrul tu boleh rasa macam apa tak rasa Hotel 5 star. Hotel 5 star. lah kan. Macam mana nak masak kambing tu? Resepi ni turun-temurun 7 keturunan. Kau pergilah kat mana pun tak ada. Resepi ni hanya Abang Bilal je yang ada.
Faham, faham. Faham? Faham? Faham. Value, remember value. Dan you nak jual tu kepada siapa? Kalau you nak jual kepada premium market tu nak apa? Premium market tu kenapa dia nak kena beli dengan you? Kenapa dia tak pergi beli kat lain? Premium market ni nak beli kambing, aku boleh pergi kat cold storage tu lah. Tak ada. Kambing Abang Halal ni dihidangkan di dalam dulang perak khas, dideliverykan kepada sampai depan pagar sana. Supaya tak suapkan. Faham tak? Sebab premium market ni dia nak exclusivity. Dia tak heran pun sebenarnya dengan kau. Dia nak apa yang you can give it to me. Premium market ni sombong, bongkak dan dia tak heran pun dengan kau. Kau mati tepi jalan pun dia tak kisah. Itulah dia premium market. But the moment you dapat premium market ni, kau dapatlah 7 keturunan dia yang lain. Kau sampai tak larat nanti kau nak layan minta dia punya demand. Tapi the moment dia benci dengan kau, dia tak suka dengan kau, that's it, habis. Goodbye. Betul tak Wana? Betul? Bye-bye. Sadaqallahul azim. Aku block terus kau. Nyampah tengok muka kau pun aku tak nak. Saya tahu siapa. Diam. Jangan. Gosip lah budak ni. Saja. Tak. Fokus. Wana ni dia suka datang stesen saya, gosip dengan saya. Dia teman saya gosip selalu. Dia je suka dengar saya gosip. Orang lain tak malas nak layan saya. Okay, faham ke faham? Faham. Okay, so apa yang dia nak cakap ni, cost ni dia directly related to the product. When you can attach the cost to the product, contohnya kan, macam ni kan. Lepas tu nak buat video ni pula, katalah Odi nak buat video resepi apa benda dia nak buat tu. Free ke benda ni? Tak. Bos. Siapa free tu aku backhand lah kan. Katalah RM30, contohlah kan. Dinilaikan RM30. So total cost dekat sini dalam lebih kurang RM 140, 200 RM 200. 240. 240 kan. So cost ni directly attached to this product. Kita boleh nampak. Tetapi cost yang macam marketing ni kan, pamphlet lah, banting billboard ni, cost ni tak boleh. So dalam bisnes kita kena tahu kita nak calculate untung ni macam mana. Jualan, tolak, belian. Siapa dah pandai ni, jap bear with me Kita akan dapat apa? Untung Bersih. kasar. Kasar. So yang cost yang kita boleh attach kepada produk tu untuk kita dapat untung kasar. Tapi untung yang hangus ni kan, cost marketing yang kita tak nampak ni, cost transport, cost admin, kita nak bayar gaji you all lah apalah, cost operation, kereta lah apalah, cost financing. Semua ni akan memberikan you untung bersih. Aku faham. So you kena ada untung kasar yang cukup membolehkan you bayar kos-kos yang bawah yang hangus ni, yang tak boleh nak attach kepada produk ni. So you all kalau bisnes, saya tanya untung you bulan ni berapa, you tak boleh jawab, saya rasa you all tak meniaga. You all meniaga dalam mata yang sedang tutup, sedang tidur. Bisnes kalau tak tahu you punya kos, nak fikir balik lah bisnes ke apa ni. So you all kalau buat marketing, pergi masuk kelas marketing, orang kata buat FB ads. Yeay, buat FB ads. Tu nama dia marketing shop sendiri. You tak tahu apa objektif you. Lepas buat marketing tu pula tak tahu cost nak dapat satu customer. Tengok ini cost untuk acquire customer je tau, yang atas ni. Untuk dapat satu customer. Customer ni belum beli lagi tau. Baru dapat database ke, baru dapat contact ke, faham tak? Bawah ni you buat marketing, dia beli, baru cost untuk menjual satu produk ni. Conversion ni. RM100. Yang servis ni kan, yang insurance agent lah. Siapa yang buat, bukan tak buat produk ni? Saya. Siapa dia tu? Saya.
Mas. Dr. Mas ya? Dr. Financial Planner ya, betul? Ya. Okey. Tak tanya pun. Okey ke ni? Saya dengar, faham. Boleh relate ke tak? Sebab saya Boleh. masuk kelas dia orang marah kat saya. Kenapa? Saya buat satu kelas macam ni, dia kata, tapi saya tak ada produk, tak relevan kepada saya. Hack kau. Relevant. Bila DF cakap ni, saya cuba note, saya take note dengan attach relate dengan saya punya servis lah. Very good. So saya nampak dekat sini dalam offering tadi add value tu apa yang saya boleh bagi, contohnya macam ni produk kan. Boleh bagi perfume lah, lipstick, mascara lah apa semua. Saya in terms of kita boleh bagi consultation in terms of tax punya kan. Macam tu lah yang saya nampak kan, kat sini. yang buat servis ni kan kalau tanya DF sangat-sangat best. Yes. Sebab you all boleh bagi banyak offering. Nanti kau belajar dengan Kimi lah, kau pergi perah sikit dia punya strategi tu sekali. Betul. Strategi tu nanti kau pergi perah dengan kau punya coach kau tu lah. Ini dia bagi structure je for you to understand what needs to be done. Yes. Okay? Betul. Sama juga, servis tak payah marketing ke Wana? Mesti personal branding pada saya. Okey, kena wajib. Personal branding, betul. Jual diri. Trust. So, personal branding tu kan buat website lah apa tu, free ke? Bayar. Ya. Iklan pun orang bayar. lain buat website, korang nak buat website, orang lain buat FB ads, korang buat FB ads, orang belajar social media marketing, korang belajar social media marketing, orang buat free course marketing, korang buat free course marketing. Lepas tu habis kelas tak tahu nak buat apa. Kenapa? Ni you tak plan, you tak ada plan, you tak ada structure, niaga you tak tahu nak pergi mana. Okay, masa tak lama kita ada tinggal 10 minit lagi. Ada soalan? Ni baru cerita nak buat untung je tau. Belum cerita macam mana you nak menambahkan aset perniagaan you. Untung perniagaan you belum tentu ada duit yang boleh menambahkan value your business. Untung belum tentu duit you boleh belanja. Itu kena bawa pulut kuning dengan ayam golek. Tunggulah kalau Kimi bagi slot lain untuk DF. Doa-doa lah Kimi tu baik hati bagi you all slot. Amin. Amin. Yes, Puan Nur Ada soalan? Soalan Puan. Datin nak tanya boleh? Boleh. Okay, macam bisnes saya ni kan, saya motor servis lah. Macam normally kalau macam saya punya apa ni, sebelum saya nak buat apa tu engage dengan klien semua tu, normally kita akan buat site visit dulu lah atau di quotation semua. Tapi kadang-kadang quotation tu tak semestinya bila kita site visit tu jadi, maksudnya bisnes tu dah deal done. Tapi macam mana kita nak associate yang cost yang tak deal done ni, contoh macam kita dah buat quotation dan pergi site visit, tol, minyak semua dah. Kan kita dah tahu macam mana nak sangat best lah soalan ni. Siapa agak-agak nak tolong Puan Wati jawab dia apa? Cik Asrul kot. Tak dah Datin, apa pendapat Datin? Saya itulah macam kadang fikir juga jawapan dia, sayangku, you need to have a strong capital. Modal you kena allocatekan modal untuk expenses perkara-perkara begitu. Itu yang saya cakap belanja hangus ni. Part of marketing, belanja hangus kat bawah ni. Nak dapatkan customer lah apalah semua tu. Betul. Saya pun terfikir macam Puan fikir. Masa first jumpa DF saya cakap itu juga. Kan fikir juga kan macam belanja hangus ni. Okay. Betul. Yang benda yang kita tak nampak kan. Bahasa kasar dia lah, minta maaf bahasa kasar dia kan. Ada Asrul, ada Kimi pula sini malu nak cakap. Kita suka masuk bisnes ni kita bogel, faham tak? Maksudnya kau masuk sebab kau rasa kau pandai buat construction, kau pandai jual produk tu boleh laku, kau pandai buat insurans, orang buat insurans, oh boleh jadi 1 million round table, bla bla bla. Kita pun okey, jom kita buat bisnes. Kita tak buat business plan, kita tak calculate keperluan modal untuk tu lah. Pergi buat marketing. Betul.
buat analysis Minyak, customer. Termenung kan, termenung bila duit kita keluar tu macam betul. tenaga betul, kan betul. Wan. Saya cakap juga dengan DF, saya kedekut tapi benda tu jadi fikiran. Unless kalau kita halalkan sesuatu yang kita buat tu macam okey tak apa, first niat kita tolong halal orang haram dulu. ni, niaga tak ada halal haram dia. Halal lu kau dah sedekah habis dah, tak ada halal haram dia. Betul. Itu Kadang-kadang sedekah dia. nak rolling commission pun macam tu lah. Masalah jugalah. Betul. Sebab betul. kita tak plan income yang masuk tu, kita nak jual berapa dan untung kita berapa, cost kita berapa, ended up kita tak tahu kita punya net yang boleh di spend berapa. Ya. Sebab tengok Betul. dalam account nampak macam banyak je. Kan. Bila guna tiba-tiba dah kosong dah. Macam tadi banyak angka, sekarang tinggal macam krik-krik. Yang paling Sen-sen. teruk sekali, kita buat jualan, orang-orang servis macam Dr. Mazida Syahzuana ni, dia buat servis, dia dapat commission net. Betul. Dia dapat Yes, commission net, betul. dia rasa semua duit tu dia punya. Ya, betul. Dia lupa bulan depan tu nanti dia nak kena jumpa customer, dia Nak beli so coffee dia- bean. So dia belanja dulu, tunggu hujung bulan punya commission. Yes. Sama je. Betul. This is my mistake. Betul. Sama. Buat dah selalu okey je. Dia seronok je nampak wow 4 angka. Tiba-tiba tinggal 3 Awasi. angka, 2 angka. You need to have a business plan. For your business to operate, you nak berapa lama? Setahun? 6 bulan? Katalah tak ada business, for that 6 months, you still need to go and see customer. Berapa modal yang you perlukan untuk operate your business? That's why kita panggil business is about proses lah DF kan. Saya kena faham. Jadi betul lah juga kita kena strong capital walaupun benda tu kita tak nampak. Betul. Itulah DF menyampah kalau diorang kata business tak ada modal, business. Tak apalah, good luck lah. Betul lah Datin. Betul lah orang cakap, ada juga orang cakap kat Takaful business tak ada modal. Tapi yang pergi jumpa klien, Betul. isi minyak, Ya tu kan. pas Tak polisi tu dah dekat RM30-40 kan? Betul tak? Betul. Belanja hangus kat situ. Ya. Faham ke faham? Sayangku. Faham proses planning, proses training, proses marketing, proses selling, faham. Yes. Ini baru offering yang kita buat. Remember offering yang kita buat tu based on apa yang kita rasa customer nak. For you to be clear customer nak apa, you kena buat apa? You kena test the market. Kau dah buat cantik-cantik produk offering, kita pergi dekat klien tak nak. Dia cakap apa? Oh, business is not for me. Yes. Kau dah buat dah offering ni tapi tak jadilah DF. Yelah, kau baru pergi test dekat satu customer. Maknanya your offering tu tak kenalah dengan your customer. Rupanya cikgu sekolah tak nak lipstick dan maskara. Cikgu lips dia nak tudung bawal. Dia nak tudung Aryani. Contoh. Faham tak? You need to test. Then another step pula test. Nak buat testing pun ada cost dia juga. Betul. Perasan kopi Wanda. Kopi Wanda sebelum dia ada dekat kedai, kat mana nampak kopi Wanda ni? Dekat petrol pump. Dekat petrol pump. Kat petrol pump tu dia dah jual sayangku. Oh ya ke? Dia naik billboard dulu. Apa dia? Dia naik Billboard. You nampak kopi apa ni? Kopi Wanda ni kat kedai tak ada jual lagi. Faham tak? So dia test market dulu. Dia bagi awareness dulu. Tapi semua tu cost. Tapi are we strong enough to do that ke tak? Ada tak allocation of capital? Modal ni akan ada modal operation yang hangus. That you need to be prepared hilang dalam masa berapa bulan you boleh bertahan. Masa itulah kita kena plan. Berapa banyak sale kita kena boleh buat. Aku tengok Kimi pun menung. Aku pun tak tahu kenapa. Okay. Dia tinggal 5 minit je lagi. Ada soalan? Kecuali Kimi baik hati lah nak bagi extend masa. Saya DM menurut perintah. You guys clear tak dengan DF punya explanation? Alhamdulillah. Seronok sangat. Clear. So canvas ni selalu dia buat apa? Dia tampal kat dinding. Dia ada 4 komponen ni. Bila kita nak buat offering apa kan, kita akan cat.
Ambil lah yang yellow tag tu, katalah offering A, offering B, offering C, cost berapa, cost berapa. Customer pula target segment dia berapa. Tu kita panggil canvas. Kita panggil apa nama marketing planning canvas. Barulah you akan clear you nak pergi mana. Besok you akan tahu dah, okey celik mata, oh kita nak pergi jumpa cikgu. Bolehlah kita listkan sekolah-sekolah. Tak adalah kau celik mata pening. Siapa pula aku nak telefon lagi pagi ni ha? DF dah berapa kali aku telefon dah berapa kali dah beli, takkan nak jual lagi ke DF pun. Lagi dah DF, segala nama DF semua lagi dah tak nak dah jumpa kau. Cik DF je. Because you tak ada plan. Sally ada ke Sally? Ada. Sally ni lagi, dia run event, day one. Apa offering Sally yang menyebabkan orang kena pergi dekat day one dia tu, tak pergi day one lain? What's the best offering that you can offer? Customer yang macam mana? Sally ni target segment dia apa? Medium ke, low ke, premium ke? Kalau nak tarik orang premium, macam mana nak datang ke BCC tu? Saya segmen medium. But what if you can attract premium? Macam mana kita nak attract market premium? Nak buat macam mana? Saya bagi saya punya premium package. Free kami golek. Tak ada, orang kaya tak suka dia tempat macam tu. You have to find reason for them to come. Oh. So business is about strategi lah. Kalau you all business tak ada strategi, you all memang niaga hobi lah, hobi. Itulah bezanya businessman. So you all nak jadi jurujual ke, you all nak jadi businessman? You all fikirlah. Betul. Okey, nampaknya tak ada soalan lah Kimi. Diorang ni tak tahu, diorang ni akan menung sampai 2-3 hari menung lah Kimi. Dia boleh bet ni. Dah tanya dah tadi, Tatin. Dia biasa, dia masuk kelas DM ni memang dia akan stone cold. Sekurang-kurangnya 3 hari. Otak dia baru start nak berhubung. Baru nak fikir strategi macam mana, kenapa selama ni nak jual macam mana. All you have to think is macam mana kita nak besarkan basket size jualan. Macam mana nak jual satu barang ni, satu barang air mineral yang RM1.20 tu, macam mana nak jual, nak dapat duit customer RM50. Fikir strategi dia. Itu je businessman. DF. Kalau kata kita jumpa Mak Datin nak macam DF juga, yang tiba-tiba kita jumpa, kita promote terus dia nak. Memang dia lari 1000 kilometer sayangku. Tapi ada juga baru kalau ada dapat. baguslah, syukur alhamdulillah. Kau tanya Wana berapa kali dia nak datang kat stesen sampai sekarang dia tak paksa lagi dengan aku. Kalau dapat dah kena reject. Odi, kalau dapat kena terus, reject. syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. That is good. But you have to bear in mind, kalau dia betul-betul market premium, dia kena bagi option lah dekat dia. Okay, katakan masa tu kita just bawa ialah Lunabel saja. Lepas ni kita perlu offerkan benda-benda lain. Macam tu. You kena build relationship dengan dia. Hello BNI member. Relationship, faham? Faham. Next time tu call dia, bukan nak jual Lunabel tu dah. Pergilah, ajak makan, ngopi. Lepas tu slow-slow lah, menyetan. Masuk jual jarum sikit-sikit. Hari tu satu kotak je, memang tak cantik lah Datin. Nah, saya dah buat package cantik lah punya untuk Datin. Tapi kau janganlah jumpa-jumpa tu jual, dia larilah 1000 kilometer. Okey, tak payah bawa sekejap. Macam DF jugalah. Kau dah cakap dengan Wana, kau datang kau nak menjual dengan aku suka balik. Pengalaman saya sebelum ni 3-4 bulan ni, kalau saya segmen market saya medium kan, you present close terus sebab dia orang memerlukan benda tu dan costing pun tak mahal, faham tak? Your monthly tu bawah 100. Bila market medium ni, dia orang bila nak senang nak close. Tapi kalau high network macam Datin, kadang-kadang VVIP person take times 2-3 kali baru you boleh sell you punya produk.
Dia Itu je datang, I punya tebal pengalaman. telinga dia, aku sekolahkan dia. Engkau ni datang jumpa customer, kau tak tanya pun aku nak apa. Kau asyik cerita produk kau je. Betul. Aku tak nak lah semua ni. Yes. Yes, Nasib that's baik why dapat my is it customer my baik macam DF ni. Wah. bukan kira macam I boleh benda pada tu bila datang reject I boleh fikirlah kat mana salah I. So you sebab I baru first time jumpa Datin, kau dah jual, memang kena reject lah. Macam tu. Betul tak? Remember apa Suzy, dia cakap hari tu, kita manusia tak suka Paksa. jual. Tak suka dijual. Boleh saya tambah tak? Boleh saya tambah tak? Boleh. Okey, bila kita ni nak menjual pada seseorang tu, kan kalau macam kita direct customer, kita kena tahu dia punya apa kehendak dia. Lepas tu kita kena kenal dia dulu. Kalau macam you baru jumpa Datin terus-terus nak sale, atau jumpa seseorang terus nak sale, memang payahlah sebab tu katakan trust katakan trust tu tak ada. Sebab okey, katakan barang L'Oreal dengan barang Lisan yang saya jual ni kan, orang mesti nak beli barang L'Oreal daripada barang Lisan. Tapi kalau kita ada personal touch pada customer tu, of course dia akan layan kita and dia akan berfikir 2-3 kali, mungkin produk kita ni bagus macam tu. So baru kita boleh, baru dia akan beli. So kalau macam you expect dia nak beli dan tu juga tanpa you tahu apa kehendak dia, memang taklah. Mungkin dia tak perlukan barang tu. Memang dia setengah orang dia tak perlukan barang tu, tapi you bagi tahu dia kenapa dia perlukan barang tu. So in business kita need relationship tau. You kena faham. Yeah, betul. Versus sale. Sebab sale you boleh dapat. Memang boleh dapat. Macam OD tu kan, aku nak suruh dia diam, aku beli je kotak 2 dah. But you lost the relationship the moment you menjual. But you give value, you akan dapat the long term. Maknanya lepas tu kita cakap, dia tak jual pun. OD kau lupa kat aku je, tak nak jual kat DF je. Mana dia Lunabel ni? Faham ke? Faham. So when you build the relationship, your customer will come to you. Remember value, benefit. What is the pain point? Benefit. Tu topik Kimi, nanti dia marah kat aku silent dia. Betul. Apa semua ni kau perahlah kau punya coach. Dia ada banyak strategi. DF hari ni cerita pasal costing. Remember costing. Semua dah cakap, alah tapi DF kita tak boleh berkira sangat business. Tak payah kira. That's why Suzy bersuara hari tu. Ada masa berfikir. Dia tak ada pergi ke sana sini. Dia tak ada jaminan yang you buat semua tu terus jadi. Boleh jadi, mungkin tak. That is lah, kena tengok strategi you tu. Mungkin marketing you tak kena, mungkin customer you tak kena, mungkin channel you tak kena. You nak jual Lunabella RM120, kau pergi duduk kat pasar tani. Orang pergi pasar tani, dia punya spending power dia berapa? Ya. Contoh. Dia tak sampai. Kan? Tak banyak lah. That's why you kena tahu market. Orang pergi Tesco, spending power dia berapa? Dia pergi Tesco tu, dia bawa duit tu sebenarnya dia nak spend berapa? Tesco tu per customer sekurang-kurangnya akan spend 100. Ya. Kedai Eco berapa agak-agak? 50%. 50, pandai, betul. 50. 7-Eleven? Banyak, mahal juga. RM20. Petrol station? 30. Petrol station kalau pekan dia dah ada spending power RM50 untuk minyak. So dia hanya tinggal mungkin dalam RM10-20 je untuk beli barang kedai mesra, kecuali is a plan item. Contohnya dia nak beli apa plan item? Ini kelas lain lah. Ini kelas lain. Alang-alang. Kimi take over. Teruskan DF. DM, boleh saya tambah? Ya, boleh. Okay, apa ni experience saya lah dengan high net client ni kan, biasanya kan.
Betul lah DF cakap dengan Wana cakap tu. Kadang-kadang ada yang sampai saya buat kawan je dulu. Kadang-kadang makan setahun 2 tahun. Lepas tu nanti dia akan cakap apa? You ni kenapa you tak cerita dengan I? You buat ni. Sebab apa tahu? Sebab saya tak nak dia lari daripada saya. That's why saya buat kawan je kadang-kadang kan. Sebab kan doktor, mungkin you tak dapat that client tapi you dapat network dia. Betul-betul? Yes, correct. Betul. Saya Sokong yang tu Datin. Sokong yang tu DF. Wana kau diam. Tanya Wana. Saya pegang tu. Satu lagi je saya nak cerita. Kadang-kadang bila value tu you propose kat dia tahun lepas tapi klien reject. Betul. Tapi bila you jual personal branding you jual diri you jual takaful, you cakap I bagi awareness tentang takaful. Last after that lepas 5-6 bulan klien tu yang cari kita. Betul. Tu ya Ben. Betul. Bila you jual, bila you awareness dekat FB kita masing-masing. Jadi Tu je. ingatlah wahai rakan-rakan businessman sekalian, do not compare yourself to another businessman kerana each and individual businessman adalah berbeza. The way we think, the way we work, the way we take action semua tak sama. Kenapa? Bila you tend to compare, you akan dia tu buat berjaya, aku buat tak berjaya, nanti you akan stres. Betul. Yeah, betul. Betul DF. Saya sokong. Tu sangat. Sokong. So focus on your strategy. Apa you nak buat? The 4 component tu apa you nak buat? Dan later nanti dah belajar strategi dengan Kimi, lagi berabuklah kepala otak kau nak memikir strategi satu apa nak. Okay, so focus. What you nak achieve? Where do you bring your business to? Okay Kimi, sekian, terima kasih. Terima kasih Datin. Okay, fantastic. Kita bagi tepukan kepada Datin Fazmi dahulu boleh? Alright. Siapa yang belajar lebih daripada 5 perkara hari ni? Agak-agak. Siapa yang belajar lebih daripada 5 perkara? Oh, semua pegang kening ni. Berdenyut-denyut. Macam dia aku salah kira lagi ni, ya Allah. Okay, welcome to the business world. Alright. So, terima kasih banyak Datin Fazmi. Okay, untuk mengetahui guys, ini baru nak starting. Tahu tak kenapa starting dengan duit dahulu? Siapa nak tahu? Saya. Kenapa kita start dengan duit dengan Datin Fazmi cerita tentang duit. First thing first, bila you nak buat business, you akan berakhir dengan duit dan you akan bermula dengan duit. Right? So kalau you buat business, tiada duit, you buat kerja amal. Better you main NGO bukan main business. Right? So you kena faham dahulu duit. Siapa nak additional nota? Nak. Right. This is my mentor beritahu. Kita takkan gila-gila buat duit kalau kita tak faham duit. Right? Tolong tulis dalam buku nota tu. Kita takkan betul-betul buat duit, gila-gila buat duit, sungguh-sungguh buat duit kalau kita tak faham duit. Right? Duit kertas agak-agak dibina untuk apa? Currency dibina untuk apa? Siapa tahu currency dibina untuk apa? Tahu nilai. Untuk digunakan, itu je. It's very simple, tapi kadang kita macam complicated. Currency ni untuk apa? Duit digunakan, direka untuk digunakan. Rather than contohlah Puan Odi nak pergi jumpa Tuan Asrul. You nak bawa apa? Ayam golek 80 ketul, nak exchange dengan bisnes Tuan Asrul. Dia nak bawa ayam golek 80 ketul tu, dia nak bawa duit ringgit. Duit lah. Duit tak digunakan, cuma currency tu diwujudkan untuk memudahkan proses duit tersebut. So, kalau you faham pasal duit, baru you betul-betul nak buat duit. You kena faham macam mana nak buat duit banyak. Itu kita akan belajar akan datang. You kena tahu macam mana nak uruskan duit. You kena tahu macam mana nak guna pakai duit. So, itu memang bidang Datin Fazmi. Alright. Untuk mengetahui guys, tadi I call Datin Fazmi. I call DF tengah dalam training. So DF call balik. DF, you available tak? Bila you available, datang office I nak tunjuk kat you my plan untuk 2022. I tengok macam something wrong dengan dia punya finance. Alright? Dengan finance flow. Macam tak kena. Sebab kita target macam ni, tapi nak lonjakkan macam ni, dia macam ada benda tak best. So in fact, I yang mengajak orang pun, I pun ada masalah. Kadang-kadang dia bukan apa tahu. We need someone yang tengok dari perspektif berbeza. Right?
This is very important. You power, you memang power, semua orang tahu. Alright, tapi akan ada kelemahan yang you tak perasan. So bila kelemahan tu wujud sebagai satu kegagalan, so waktu itulah Allah nak uji aku. Sebenarnya tak, kita yang terlepas pandang. So now, kalau you nak go through those process, I suggest you guys to contact Datin Fazmi. Everyone must. Alright, contact Datin Fazmi. DF, ini I punya plan untuk 2022. DF, ini my statement untuk bulan ni. Kenapa I tak dapat untung? Sales I besar tapi tak ada untung sangat. So you kena contact personally dengan DF. DF akan bantu untuk apa, forensik, ada apa nak go through. I believe Puan Julaiza dah go through kan last time kat office you? Yes. So Puan Julaiza, macam mana sesi lepas hari tu? Nampak ada perubahan daripada my team. Okay, nampak dia orang punya disiplin lebih lah. So alhamdulillah sekarang pun dah masuk office. Sebelum ni kurang sikit masuk office sebab dia orang mungkin sebelum ni tak ada pendedahan dan idea kan. Bukan tak ada idea tapi kurang. Tapi bila dah bertemu dengan DF, dengan Tuan Kimi, okay, dengan sahabat-sahabat yang support, OD, Hai OD, juga Puan Fatimah, so mereka dapat idea dan mereka dapat semangat, alhamdulillah. So untuk submission pada minggu after jumpa tu, so alhamdulillah, so diorang punya case pun dah meningkat. Kalau biasa tu diorang punya case dalam 100, 200, tapi sekarang dah boleh sampai 400 lah setiap case, alhamdulillah. Berapa in convert to RM, berapa ringgit Puan Julaiza? Satu case tu untuk one case tu 450, biasa 200. So total untuk the whole team seminggu? Seminggu 17,000. Wow, kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza dahulu. Alright. So kalau betul dah you punya flow, barulah senang you nak berjalan. Alright, dia macam you nak berlari tapi you tak tahu nak lari kat mana. You tak tahu nak pakai kasut apa, you tak tahu nak pergi dengan siapa. Sebab tu dia susah. Right? So please contact Puan Datin Fazmi untuk go through lebih detail tentang personal anda. Guys, please take note. Sesi hari ini kita belajar tentang banyak finance. Hari Jumaat, CEO coaching, kita akan susun balik kita punya business engine. Right, kita akan betulkan balik kita punya komponen, kita punya channel, kita punya values, kita punya strategi bisnes akan banyak bantu untuk bisnes you guys pada hari Jumaat ni. I just nak ingatkan kepada anda semua. Hari Jumaat ni sesi dia dari 9.30 pagi sampai 11 pagi. Kita akan masuk awal 15 minit, right, untuk persiapan anda. Sesi tu juga kita akan banyak bagi a lot of idea strategi tu. Please take note, I nak you bagi full participation sewaktu sesi tersebut. Sebab kalau you minta I ulang, kalau you banyak bercakap daripada I, kalau you ada gangguan sedikit, dia akan membataskan banyak strategi yang I nak berikan pada waktu tersebut. So esok hari Jumaat ni adalah sesi untuk menerima saja. Right, sebab it's very important. My coaching hanya untuk 90 minit. So whatever cut 90 minit, I akan terus stop. Boleh? So I nak you betul-betul fokus and ada high energy. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. Kita bagi tepukan lagi sekali kepada Datin Fazmi. Terima kasih DF. Dan tahniah kepada anda yang dah tamat sesi pada hari ini. Tahniah kepada DF. So, I wish to see you pada hari Jumaat ini. Boleh? InsyaAllah. Awesome. Itu sahaja daripada saya. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Sama. Terima kasih Kimi. Bye. Bye. Thank you. Terima kasih Tuan. Alright, thank you Tuan. Okay, kita jumpa hari Jumaat nanti.